Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua anak didik sekalian. Okey, pada hari ini kita akan belajar tajuk ayat perintah. Okey. Terdapat dua objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, yang pertama, murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya dua jenis ayat perintah dengan konteks yang tepat, dan yang kedua, murid dapat membina dua ayat yang lengkap dengan menggunakan jenis-jenis kata perintah dengan tepat. Okey. Okey, apa itu ayat perintah? Okey, mengikut tata bahasa Dewan, ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Okey, ayat perintah ni boleh dibahagikan kepada 4 jenis. Okey, yang pertama, ayat suruhan. Yang kedua, ayat silaan. Yang ketiga, ayat larangan. Dan yang keempat, ayat permintaan. Okey, kita tengok satu persatu maksud dia, okey? Okey, untuk yang pertama iaitu ayat suruhan. Ayat suruhan ni ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. Dalam ayat suruhan ni, subjek ialah kata ganti nama diri yang kedua. Seperti awak, kamu, engkau dan selainnya yang biasanya akan digugurkan. Walau bagaimanapun, kerana tujuan penegasan dalam ayat, subjek boleh dikekalkan. Kita tengok contoh dia. Okey, contohnya, pergi kamu dari sini. Engkau tunggu Siti di sini. Okey, pergi itu adalah ayat arahan. Pergi kamu dari sini. Engkau tunggu Siti di sini. Tunggu adalah ayat perintah. Engkau tunggu Siti di sini. Okay? Kita memerintahkan seseorang untuk menunggu. Okey, ayat suruhan boleh menggunakan partikel lah untuk melembutkan di samping penegasan predikat. Okey, contohnya, pergilah kamu dari sini. Dia macam kalau ada partikel lah ni, ayat tu akan jadi sedikit lembut. Okey, maksudnya macam, pergilah kamu dari sini. Berbanding dengan ayat yang pertama tadi, pergi kamu dari sini. Dan kata seru, kena ada kata seru. Pergilah kamu, pergi kamu dari sini. Okey, untuk melembutkan sedikit ayat tu, pergilah kamu dari sini. Dia macam ada dua intonasi yang berbeza sikit kat situ. Okey, arahan dia. Okey, bagi kata kerja transitif yang menerima awalan men, awalan tersebut perlulah digugurkan dalam ayat suruhan jenis ini. Okey, kalau dalam binaan ayat suruhan dan ayat perintah jenis lain dan dia mengandungi kata kerja tak transitif, okey, dan dia menerima awalan, okey, awalan tersebut tak boleh digugurkan. Okey, kita tengok contoh. Menangislah sepuas-puas hatimu. Jika kita menggugurkan awalan men, dia akan menjadi nangis sepuas-puas hatimu. So, ayat tu dia tak gramatis tau. Dia tak, maksudnya macam dia tak tepat. Nangislah sepuas hatimu. Dia kena ada awalan men tu untuk mencantikkan ayat dia menjadi konteks yang betul. Menangislah sepuas-puas hatimu. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Berangkatlah dengan segera. Kalau kita buang awalan ber kat depan, dia akan jadi angkat dengan segera. Angkat ni macam mana? Angkat ni kita angkat sesuatu. Okey, kalau berangkat tu maksudnya kita pergi dari satu tempat ke satu tempat. Kalau angkat, kita angkat barang. Angkat cawan, angkat bakul. Kalau berangkat, okey. Contohnya,
saya ingin berangkat ke Kuala Lumpur. Maksudnya dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. So kalau kita buang awalan ber kat depan tu, maksud ayat tu akan jadi lain. Okay, faham tak? Sebab tu awalan ber kat depan tu kita tak boleh gugurkan dia. Kita kena kekalkan dia. Faham ya? Okey, kita pergi jenis yang kedua iaitu ayat larangan. Okey, ayat larangan ni ayat yang menggunakan kata larangan seperti jangan, usah, tak usah sebelum kata kerja dengan tujuan menegah seseorang melakukan sesuatu. Okey, contoh ayat. Jangan ambil harta orang. Usah dikenang lagi kisah yang pahit. Maksudnya kat sini, jangan ambil harta orang. Ambil di sini ialah kata kerja. Okey. Ayat larangan dia, jangan ambil harta orang. Usah dikenang lagi kisah yang pahit. Ayat yang kedua, kata kerja dia ialah dikenang. Kata larangan dia adalah usah dikenang lagi kisah yang pahit. Dia nak menegah seseorang daripada ambil harta orang. Faham tak? Dia nak membawa maksud, dia nak tegah seseorang tu melakukan sesuatu. Okey. Awak tak usah datang lagi ke pejabat. Okey, sama je dengan ayat atas tu tadi. Okey. Ayat tersebut dapat dilembutkan dengan menambahkan partikel lah. Seperti, janganlah ambil harta orang. Usahlah dikenang lagi kisah yang pahit. Awak tak usahlah datang lagi ke pejabat. Dia akan jadi sedikit lembut ayat dia apabila kita menambahkan partikel lah. Janganlah ambil harta orang. Dia akan menjadi intonasi yang lembut. Okey. Ada jenis ayat larangan lagi yang bersifat umum yang tidak menggunakan kata larangan dan tidak menerima partikel lah. Okey, contoh ayat, dilarang merokok, dilarang memancing. Kita akan biasanya lah, kita akan menjumpai kata-kata ni dekat tempat umum. Okey, contohnya dilarang merokok ni dekat kawasan sekolah, dekat kawasan hospital. Dia akan ditampal di tempat umum. So maksudnya ayat larangan tu dia memberi larangan kepada orang umum. Maksudnya kepada semua orang. Dia tidak khususkan kepada seseorang. Dia kepada semua orang. Maksudnya umum lah. Dia bersifat umum. Contohnya dilarang memancing. Tidak dibenarkan memancing. Dia tidak membenarkan orang awam ataupun sesiapa untuk memancing di kawasan itu. So, arahan larangan tu untuk semua. Dia tidak spesifik kepada seseorang lah. Macam itu. Okey, kalau ayat larangan ni, dia juga boleh dilembutkan dengan menggunakan perkataan harap pada bahagian hadapannya. Kalau kita tengok daripada silaan dan suruhan tadi, untuk melembutkan ayat, kita menggunakan partikel lah. Tapi kalau untuk ayat larangan, kita menggunakan perkataan harap di depan ayat. Okey, contoh ayat dia kita tengok. Okey, yang pertama, harap jangan merokok. Harap jangan menconteng. Kita nak melembutkanlah sedikit ayat tu kan. Kita kena tambah harap. Ingat ya perbezaan dia. Okey, yang keempat ialah ayat silaan. Okey, ayat silaan ialah ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila ataupun jemput. Sebelum kata kerja dengan tujuan menjemput atau mempersilakan seseorang, lazimnya kata silaan ini digunakan pada permulaan ayat. Okey, kita tengok contoh dia. Yang pertama, sila ambil makanan di sana. Sila ambil makanan di sana. Maksudnya dia nak menyuruh seseorang untuk ambil makanan di sana. Dia akan letak di hadapan ayat. Jemputlah masuk. Okay, jemput masuk. Okay.
untuk fasa rumusan ni. Okey, untuk mengukuhkan lagi kefahaman semua pelajar, okey, cikgu sediakan soalan pengukuhan tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu ayat perintah. Okey, so cikgu bagi masa 3 minit untuk kamu semua jawab semua soalan yang cikgu berikan ni. Okey, lepas 3 minit kita akan bincang bersama-sama. Okey? Okey. Ni soalan dia. Dia ada 6 soalan objektif dan 2 soalan membina ayat. Okey. Okey, sekarang kita akan membincangkan jawapannya. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Nikmati ketupat dan lemang yang disediakan oleh nenek. Okey, apa agak-agaknya ayat perintah yang sesuai kat situ? Apa? Okey, kita tengok jawapannya. Okey, ni jawapan-jawapan untuk semua soalan yang cikgu berikan tadi. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Okey, jawapan dia jemput. Okey, kita tengok balik soalan dia. Jemput nikmati ketupat dan lemang yang disediakan oleh nenek. Okey, sesuai kan? Okey, kita tengok soalan nombor 2. Pastikan nama kamu dituliskan pada kertas jawapan. Kata pengawas peperiksaan kepada calon-calon. Okey, kita tengok jawapan dia. Tolong. Okay, kita baca. Kita tengok sesuai ke tak? Tolong pastikan nama kamu dituliskan pada kertas jawapan. Kata pengawas peperiksaan kepada calon-calon. Okey, cikgu harap semua orang betul ya. Okey, yang ketiga. Berebut-rebut menaiki bas. Okey, yang ni rasanya semua orang betul kot. Jangan. Okey, jangan berebut-rebut semasa menaiki bas. Okey, soalan seterusnya. Lah datang ke majlis rumah terbuka saya pada hari Ahad ini. Silalah datang ke majlis rumah terbuka saya pada hari Ahad ini. Okey, yang kelima. Harap. Okey, harap kejadian sebegini tidak akan berulang lagi. Betul. Yang keenam. Usah. Usahlah kamu membuang masa dengan melakukan kerja yang tidak berfaedah. Okey, bina 2 ayat dengan menggunakan kata perintah larangan dan permintaan. Okey, ayat larangan. Okey, ni jawapan cikgu Okey, janganlah kamu memakai baju buruk itu. Yang kedua, usah kamu memakan hati dengan kata-katanya. Okey, kalau ayat kamu yang ada kena-mengena, okey, kamu cikgu terimalah, betul lah tu. Okey, untuk ayat permintaan, tolong tanggalkan kasut sebelum masuk ke dalam perpustakaan. Minta semua calon SPM membaca soalan dengan teliti sebelum menjawab soalan tersebut. Okey, ini jawapan. So, maksudnya kalau semua orang boleh jawab, maksudnya semua orang fahamlah tajuk ayat perintah ini. Okey, sebagai rumusannya, okey, ayat perintah ini dia ada 4 jenis. Okey, apa? Okey, yang pertama ayat suruhan, yang kedua ayat silaan, ketiga ayat larangan dan yang keempat ayat permintaan. Okey, setiap ayat ni dia mempunyai kata untuk kita membezakan macam mana untuk kita faham ayat silaan, macam mana kita faham ayat suruhan, ayat larangan, ayat permintaan. So setiap kata tu kita kena hafal. Okey, kita kena faham dan kalau kita faham, kita akan dapat menjawab apa sahaja soalan yang berkaitan dengan tajuk ayat perintah ini. Okey, so sampai di sini sahaja topik pembelajaran kita tentang
ayat perintah. So, cikgu harap semua orang akan faham macam mana nak. Okey, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Bye.